Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la ta'sir wa tamim bil khair ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Ayat ke 50. Ayat ke 50 surah Al-Kahfi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Apabila diceritakan tentang kehidupan di akhirat, maka Tuhan pun bercerita kenapa orang tu masuk neraka. Antara yang masuk nerakanya kerana dapat bisikan syaitan. Ini adalah cerita syaitan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat semua, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud illa iblis, malaikat iblis. Iblis ni kena ingat bukan malaikat dia ni. Dia ada ayat khas untuk iblis supaya sujud. Tapi bukan ayat ni lah. Iblis ni daripada jin. Jadi jin dan malaikat ni suruh diperintah satu. Tapi iblis saja yang tak nak tunduk. Kana minal jin, dan adalah iblis tu daripada jenis jin. Fafasaqa dan dia tu memang menderhaki Allah an amri rabbih. Dia tu derhaka kepada perintah Tuhannya. Dia bila dia enggan tu derhaka dah. Enggan tu aja, tak buat tu derhaka dah. Dia sepatut masuk neraka dah tu. Patut masuk neraka terus dah tu. Jadi Tuhan tanya dia. Afatattakhidunahu min dzurriyyatihi awliya min duni. Apakah kamu jadikan Tuhan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain pada aku? Nanti. Dah. Ini perintah Tuhan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kamu akan mengambil syaitan-syaitan tu dan keturunan-keturunan dia, awliya, sebagai pelindung, penjamin kamu, sebagai pemimpin kamu, min duni, selain daripada aku, wa hum lakum adu, dan adalah mereka bagi kamu tu musuh ketat. Tuhan kata dia tu musuh ketat. Syaitan pula kata Nabi Adam tu musuh ketat dia. Jadi Tuhan pun kata, syaitan pun kata. Tapi manusia buat kawan. Bi'salil zalimin badala. Seburuk-buruk bagi orang zalim itu, tempat pengganti adalah syaitan. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Tidaklah aku persaksikan pada mereka, syaitan-syaitan tadi, khalqas samawati wal ard, ketika penciptaan 7 langit dan 7 bumi. Tidaklah Allah Ta'ala mempersaksi untuk mereka. Jadi dulu pun tak saksi, sekarang pun tak ambil ni. Iblis ni videotape aku ni masa cipta langit dulu. Tak tunjuk juga. Nah. Ni videotape ni dulu punya ni. CD dia dulu ni. Dia cipta langit ni akan tengok lah. Tak tunjuk juga yang sekarang pun. Masa ciptaan pun tak tunjuk, masa sekarang pun tak tunjuk. Wala khalqa anfusihim, dan tidaklah Allah Ta'ala memperlihatkan ciptaan diri mereka pada mereka, iaitu tak tunjuk videotape masa nak cipta iblis tu sendiri. Tak tunjuk. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, dan tidaklah aku jadikan orang-orang yang menyesat ni, jenis-jenis sesat ni, syaitan-syaitan ni, aduda, iaitu pembantu-pembantu aku. Tidak mungkin dia mengambilnya. Maknanya kita ni tidak patut mengambil syaitan sebagai pelindung. Ada tak kita ambil? Ada. Macam mana? Tawasul tu. Salam tawasul tu. Ambil syaitan sebagai awliya kita. Tawasul. Bertawasul. Macam Hindu tu. Dia bertawasul tu. Dia tawasul dengan dewa dia. Yang Buddha bertawasul dengan Buddha. Yang Kristian bertawasul dengan Padri bertawasul dengan Nabi Isa. Yang Hindu bertawasul dengan Sami bertawasul dengan Dewa bertawasul dengan malaikat dengan Tuhan.
kita bertawasul Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir dan lain supaya sampai ke Tuhan. Support. Beri salam ke apa support. Jadi dengan buat tu, surah Sabah ayat 41, bila satu tawasul dia buat, dia pujaan tu ialah syaitan. Syaitan sini ialah jin. Wara'al mujrimuna an-nar. Dan tatkala orang-orang berdosa tu melihat neraka. Bila orang berdosa tu, orang yang berdosa tu lihat neraka. Fazannu, mereka pun yakin annahum waqi'uha, mereka pasti akan masuk dalam neraka. Bila tengok je dia tahu dah dia masuk dalam neraka. Tak boleh dah masuk dah kita ni, masuk buat dia adalah sudah dah. Walam yajidu anha masrifa, dan tidaklah mereka dapat melepaskan diri, nak cari, nak mendapati daripada masuk dalam neraka tu tempat nak berpaling, tempat nak sembunyi mana-mana supaya tak boleh masuk. Tak boleh, semua kena masuk. Dibaling masuk neraka. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Sesungguhnya kami perjelaskan dalam ini Quran linnas, khas untuk setiap manusia. Min kulli mathalin, daripada berbagai-bagai jenis contoh-contoh bandingan. Wa kanal insana aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu kebanyakan paling banyak sekali membantah. Atas setiap sesuatu itu dia membantah. Dia pandai membantah saja. Wa ma mana'an nas, dan tidaklah mencegah manusia itu an yu'minu, untuk dia beriman. Irja'ahumul huda, apabila datang pada mereka petunjuk. Bila dah ada orang baca pada dia petunjuk tu, dia lawan juga. Siapa yang sebar agama ni, siapa yang berdialog dengan orang yang kufur tu akan faham. Kalau tak berdialog lagi tak faham. Tak sebar agama tak faham ayat ni. Ayat ni bila kita baca ayat Quran pada mereka, mereka kata betul dah tu. Yang saya jawab gitu, betul dah tu. Tapi takkanlah ustaz-ustaz tu nak masuk neraka, dia tu beriman tu. Takkanlah tu guru tu nak masuk neraka. Kamu ni apa baru belajar 2 hari. Kita tak kata tu guru dia masuk neraka, kita kata apa yang tu guru dia kata tu marah dia. Bukan? Jadi tidak ada siapa yang boleh menyekat manusia daripada beriman ketika datang pada mereka petunjuk. Wa yastaghfiru rabbahum, dan tidak ada siapa yang boleh sekat manusia tu minta ampun dengan Tuhannya. Begitulah cara tidak boleh sekat hidayah itu sampai pada manusia. Begitu seperti itu jugalah tidak boleh satu orang manusia nak sekat satu orang daripada minta ampun dengan Tuhan dia. Boleh tak sekat? Tak boleh. Dia boleh kata dalam hati dia, tak angkat tangan pun. Illa anta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali bahawa akan datang kepada mereka ketetapan Allah Ta'ala bagi orang-orang dahulu. Ketetapan orang dahulu iaitu azab. Au ya'tiyahumul azabu qubula, atau datang pada mereka azab di depan mata, mati. Accident tu, bila accident tu nak lepas tu, darah tengah sembuh-sembuh tu, dia cermin tu, tahu dah lah nak mati. Masa tu taubat tak terima dah. Ya Allah, aku taubat tak mati lagi ni. Darah sembuh dah ni. Misalnya putus orang ni. Darah sembuh dah ni. Kita pun istighfar. Astaghfirullahalazim, ampun dosa aku daripada syirik lah apa semua. Tak terima dah. Apabila nampak saja azab yang boleh membawa pada mati, iman tak terima dah. Seperti mana Nabi Musa, Fir'aun. Tatkala dia lemas dalam laut tu, dia kata dia beriman dengan Tuhan bagi Bani Israel. Iman macam tu tak terima. Jadi orang ni tak mati lagi ni, accident ataupun putus kaki, bomba sedang datang, darah sedang keluar, nak tutup tak boleh, orang nak ulur tangan tak sampai, kena potonglah apa semua. Dia pun, orang pun kata mengucap. Dia pun mengucap. Tapi kalau dia buat syirik pada Allah Ta'ala, tak ada chance lagi. Tak ada.
Nah, kalau tak syirik cerita lain. Tak syirik tak apa, cerita lain tu. Yang syirik pada Allah. Ustaz, kalau contoh mereka yang orang tu dia dapat tahu yang dia dapat kanser, 5 bulan nak mati. Tu cerita lain tu. Kalau dia taubat dia boleh terima lah. InsyaAllah lah, lagu tu tak ada ayat lain tu. Yang saya kata saat ni yang lawan Islam. Yang lawan Islam. Saya malah bahas panjang lah tu. Itu cerita dekat tasawuf sikit. Tapi macam-macam apa saya beritahu contoh tadi macam Firaun tu lah. Dia tengah lemas tu, baru dia mengaku Allah Tuhan dia. Tak terima dah. Ya ketetapan dah nak mati. Ada masa pendek, masa 10 hari ke tak tahu. Itu masalah. Ayat Quran dah ada dah. Moga-moga dia tu diberi ya. Moga-moga. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Dan tidaklah kami utuskan para rasul itu tidak lain tidak bukan melainkan memberi berita gembira kepada orang yang beriman. Siapa-siapa nak beriman akan dapat syurga. Wa mundzirin, dan memberi ancaman kepada siapa-siapa yang engkar. Saya datang ni, saya tak cakap banyak. Saya cakap 2 perkara. Awak beriman, syurga. Awak tak beriman, neraka. Saya kata gitu ya. Bukan? Cerita ni cerita tauhid. Cerita fiqh, cerita semayang apa semua awak sudah pandai dah. Akidah yang masalah. Akidah yang masalah. Wa yujadilul ladzina kafaru, dan membantah orang-orang kafir itu bil batil, dengan hujah batil. Dia kata takkanlah tok guru dia nak masuk neraka tu hujah batil. Hujah tok guru bukan hujah Quran, bukan hujah hadis. Hujah tok guru adalah hujah musyrikin Mekah. Jangan sekali-kali kita berhujah dengan manusia, ustaz saya beritahu. Jangan sekali-kali. Ustaz saya beritahu ni, takkan dia nak masuk neraka. Jangan kata gitu. Quran kata begini, hadis kata begini. Jangan lembah atas apa hujah kita, jangan letak atas bahu ustaz. Letak atas Quran. Maknanya Quran kena reti ya. Jadi belajar ni untuk tahu. Mereka-mereka yang musyrik tu, dia akan berhujah dengan hujah batil, iaitu dia letak hujah dia atas bahu tu guru dia. Jadi dia ingat tu guru dia tu macam Nabi. Maksum. Tak boleh gitu. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bil haqq, supaya mereka dengan hujah batil tadi melenyapkan kebenaran. Dia nak kata pada kita tu nak hujah Quran tak ada, hujah hadis tak ada, maka hujahnya hujah tok guru dah lah. Supaya bila kita terima hujah tok guru dia tu, yang salah dia tu kita terpaksa akui betul. Faham? Jadi bila dia kata hujah tok guru ni hujah musyrikin Mekah. Wattakhadhu ayati, dan mereka jadikan ayat-ayatku wa ma unziru huzwa, dan apa yang mereka diberi peringatan daripada ayat-ayat Quran tu, iaitu peringatan-peringatan daripada tu, huzwa, senda gurau. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi, dan siapakah lebih zalim, lebih daripada satu orang yang telah diberi peringatan tentang ayat-ayat Tuhannya. Fa'arada, kemudian dia tidak herau, dia berpaling ke tempat lain. Anha, berpaling daripadanya. Wa nasiyama qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang dikerjakan dengan tangannya. Dosa yang dia buat tu dia lupa. Terlalu banyak dia buat tu sampai lupa dosa. Acak kali buat dosa tu sampai lupa. Awak pergi tanya orang yang berjudi tu, tanya berapa kali awak judi, dia tak boleh jawab berapa kali. Pasal sudah lupa banyak sangat. Tanya tak percaya. Yang minum arak tu tanya berapa kali minum, tak boleh beritahu tu pasal banyak, lupa. Kalau tanya saya berapa kali, saya ingat ni ada dah 4 kali semaya. Ada ingat itu. Ya dosa ni dia tak ingat sampai ni. Orang tu dilupakan Allah Taala kerana dia berasa tak sembahyang tu tak apa dah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan
dan kami jadikan ke atas hati-hati mereka tu tutupan. Tutupan sininya ialah tutupan rohani daripada faham isi kandung Quran. Ayyafqahu wa fi adhanihim waqra, bahawa mereka tu akan memahami dan daripada dengan tutupan tu supaya mereka tu dapat fahami. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga-telinga mereka tu ada sumbatan rohani. Jadi dia dengar ayat Quran dibaca, dia dengar ayat Quran ditafsir, tetapi dia tak jadi tahu. Tak tahu. Saya bertemu ni acak kali dah ni. Acak kali dah orang je. Kita dah tabligh dia berkali-kali. Bila sampai satu hari dia diberi hidayah oleh Allah, dia pun kata pada saya, kenapa ustaz tak ajar pada saya dulu lagi? Kita kata kita dah berkali-kali dah beritahu dia. Seolah-olah apa yang kita beritahu tu dia tak tahu. Itu sumbatan di telinga. Wa in tad'uhum ilal huda, apabila dan jika kamu suruh mereka pada petunjuk, falan yahtadu idzan abada, maka mereka tidak mungkin sama sekali akan dapat petunjuk ni jika dia buat begitu. Idzan, jika dia buat begitu, abada, selama-lamanya. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah, dan Tuhan kamu yang mencipta kamu itu mempunyai maha pengampun dia. Dzur rahmah, dia memiliki kuasa rahmat, memiliki rahmat pada kamu. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, kalaulah dia menyiksa mereka dengan apa yang mereka lakukan, la'ajjala lahumul azab, maka dia akan, kalau dia nak siksa satu-satu orang, pasti dia akan segerakan bagi mereka azab. Ballahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila, akan tetapi bagi mereka tu sudah ada perjanjian. Perjanjian ni apa? Selagi tak mati tu tak diberi azab. Pasal masih hidup tu ujian. Hidup tu ujian. Mati tu beri azab. Kecuali orang tu melawan orang yang sebab agama. Tu kena. Kena atas muka bumi lah tu. Seperti Qasam. La yajidu min dunihi mau'ila, dan tidak mungkin mereka akan menemukan daripada sisi Allah Ta'ala tu mau'ila, tempat berlindung daripada azab api neraka. Wa tilkal qura, dan itulah penduduk-penduduk negara, penduduk negeri ataupun kampung, ahlaknahum, yang telah kami binasakan mereka, lamma zalamu, tatkala mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan syirik. Tidak diazab satu-satu kaum tu, tidak diberi azab satu kaum tu melainkan kerana syirik. Tidak diturun bala satu-satu kaum tu melainkan syirik pada Allah. Maka saya kira daripada situ tidak ada doa, tidak ada sembahyang tolak bala. Bala datang tu sabit syirik pada Allah. Maka nak tolak bala syirik tu ialah dengan minta ampun dengan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam, ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, doa Nabi Yunus bagi orang yang buat dosa besar. Baca doa ni, tak payah semaya ajak tolak bala dengan angkat tangan begini macam orang nak silap tu, tak ada tu. Tak ada dalam ajaran tu duk begini tolak tangan tu. Allah, reka marin mana pula ni. Ni ajar itu guru dia kata ni. Wa tilkal qura ahlakna lamma zalamu, ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan telah kami jadikan kebinasaan mereka tu pada waktu yang memang telah ditentukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.